Okey, saya fikir kita boleh mulakan Puan Hasnah. Okey, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati ceramah jemputan kita pada hari ini, Puan Nur Hasnah Mat Sahih M. Sahih, Ketua Bahagian Perundingan dan Perkhidmatan UiTM Teknoventure Sdn Bhd, serta para hadirin yang dikasihi sekalian. Kita mulakan majlis pada petang ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillah. Selamat datang ke sesi taklimat khas prosedur perundingan anjuran bahagian penyelidikan dan jaringan industri UiTM Cawangan Melaka. Saya Dr. Muhammad Sufian Hassan, penyelaras unit perundingan bahagian penyelidikan dan jaringan industri Cawangan UiTM Cawangan Melaka, merangkap moderator pada sesi petang ini. Sebelum kita meneruskan majlis ini, saya ingin memaklumkan pada semua peserta, iaitu yang pertama, borang kehadiran dan maklum balas program akan dipost di bahagian chat
ya di akhir sesi ini. Kemudian kepada peserta yang ingin mengajukan soalan kepada penceramah, mohon diletakkan soalan tersebut di ruangan chat dan saya akan membacakannya setelah selesai sesi taklimat oleh penceramah. Ya. Mohon peserta kekal menutup audio sepanjang sesi taklimat oleh penceramah bagi mengelakkan gangguan dan kesulitan. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, sesi ini dilaksanakan bagi menerangkan tentang pengurusan dan prosedur perundingan terkini ya tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Ketua Bahagian Perundingan dan Perkhidmatan UiTM Technoventures Sdn Bhd. Okey. Seterusnya saya untuk memperkenalkan penceramah jemputan pada hari ini. Beliau merupakan pensyarah dari Fakulti Perakaunan Puncak Alam. Beliau telah berkhidmat selama lebih 10 tahun ya di Pejabat Penyelidikan dan Inovasi semenjak IRDC, RMI ditubuhkan ya. Dan kini dikenali sebagai Pejabat Timbalan Naib Kansler Penyelidikan dan Inovasi. Beliau merupakan mantan Timbalan Pengarah Perundingan di Business Innovation and Technology Commercialization BITCOM dan kembali berkhidmat di UiTM Technoventure pada 1 Jun 2021. Beliau bergiat aktif dalam bidang perundingan dan kini beliau adalah Ketua Bahagian Perundingan dan Perkhidmatan di UiTM Technoventure Sdn Bhd, ya, UTB. Okey, beliau yang dimasukkan adalah Puan Nur Hasnah M. Sahih. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput penceramah kita pada petang ini untuk berkongsi maklumat terkini mengenai pengurusan prosedur perundingan. Ya, dipersilakan Puan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih Dr. Mak Sufian. Okey, dia punya biodata tadi quite an elaborate one. Ya, saya baru sahaja pencen wajib pada 26 Mei. 1 Juni saya dah berpindahlah kepada UiTM Technoventure. So hari ni taklimat ni merupakan taklimat yang pertama daripada UiTM Technoventure yang mana kami cover secara detail. Sebelum ni kami ada buat roadshow, tapi roadshow tu lebih kepada an overall of apa itu UiTM Technoventure, so pecahan dia dan sebagainya. Tapi disebabkan oleh mungkin ada juga peserta untuk petang ni masih belum mendengar ceramah yang sebelumnya ya. So saya highlight juga sedikit bagaimana strukturnya UiTM Technoventure di bawah UiTM. Okay, ini adalah apa yang saya akan cover dalam slide yang ni ya. Latar belakang, dasar dan garis panduan, proses pendaftaran, proses keuangan, perkhidmatan yang disediakan dan kadar agihan yang terbaru. Okay. So latar belakang basically ini just nak highlight ya. Sekarang ni di bawah UiTM kita ada 3 subsidiary. Satu adalah UiTM Holding and then kita ada Intech dan kita UiTM Technoventure. So ada perbezaan antara ketiga-tiga ni ya. UiTM Holding maknanya mereka lebih kepada bisnes yang ada di luar. Kemudian Intech Education lebih kepada bidang education. Dan UiTM Technoventure di sini adalah fokus kita adalah produk dan talent UiTM. So di sini adalah konsultansi dan in the future berkemungkinan juga commercialization of UiTM product. Okay, next. Okay, UiTM Technoventure vision recognized as the leading source of high value talent that provides solution for improvement to our quality of life. Yeah. Our mission to be the leading consultancy and commercialization company in Malaysia. And core values is our professionalism, integrity, determination, agility, and collaboration. Okay, next. Okay, seperti yang kita maklum, UiTM Technoventure adalah UiTM Technoventure Sdn Bhd. Dia bukan di bawah UiTM tapi sebagai anak syarikat yang wholly owned by UiTM ya.
So bila dia wholly owned, maknanya 100% shareholding di dalam UiTM Technoventure adalah UiTM. Kemudian ini adalah kita punya board of directors ya. Our chairman is Datuk Seri Ilmu Hizam Ibrahim. Dan kita ada juga Datuk Muhayyani ya, dan wakil UiTM yang dua tadi adalah wakil LPU. Wakil UiTM by post adalah Prof. Dr. Muhammad Nazib Suratman. Dan kita ada wakil bendahari Encik Wan Hasmadi ya. So ini adalah board of directors untuk UiTM Technoventure Sdn Bhd. Okay, next. Okay, fungsi ya UiTM Technoventure. UiTM Technoventure diwujudkan adalah sebagai private wing. Masih di bawah TNCPI ya, kita punya KPI masih Pejabat Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, dan Bitkom dengan UiTM Technoventure we work side by side, di mana Bitkom lebih fokus kepada IP management dan commercialization. Contohnya macam all the startup adalah di bawah Bitkom, dan at the moment UiTM Technoventure lebih fokus kepada consultancy management dan ada possibility sekiranya ada ruang dan peluang di masa hadapan, berkemungkinan kita masih boleh diversify lah. Okay, next. Okay, overview mandat kita ya, our functions is actually determined or approved by the Lembaga Pengarah Universiti ya. Bilangan 175 bertarikh 15 September has approved UTV mandates which are to promote UiTM product and UiTM talent through sustainable commercial activities. Yeah. So the challenge here is to maintain a sustainable commercial activities. So maknanya sebagai Sdn Bhd memang we have to stand alone ya, we have to survive ya. So itu adalah fungsi dia, lebih fokus kepada konsultansi. Kenapa konsultansi berada di luar ya? Sebenarnya ada banyak reason ni. Antara reason yang menyebabkan konsultansi diletakkan di bawah UiTM Technoventure, satu adalah for competitiveness ya. Sebenarnya UiTM adalah universiti yang paling lambat sekali privatize dia punya konsultansi, sebab universiti lain kebanyakan mereka telah ada, at least they already have a private arm ya. So kita adalah yang terakhir saya rasa yang privatize. Dan second reason adalah untuk protection ya. From legal perspective ya, anything happen sekiranya kita menjalankan projek perundingan di bawah UiTM, sekiranya disaman, yang disaman adalah UiTM. But in our case adalah di bawah UiTM Technoventure Sdn Bhd. So maknanya the risk is reduced lah ya. Okay, promoting product dengan promoting talent. So that is our mandate actually, our main focus. Okay, next. Okay, kita juga telah mengeluarkan ya, semasa di UiTM kita telah mengeluarkan satu perkeliling Naib Chancellor di bawah TNCPI, di mana perkeliling pengurusan projek perundingan oleh anak syarikat penuh UiTM ya. So maknanya semua kerja-kerja perundingan perlu didaftarkan di bawah UiTM Technoventure, dan pada 1 Januari diwajibkan bagi UiTM Cawangan Selangor ya pada 1 Januari, dan pada 1 April bermulalah pendaftaran perundingan cawangan, di mana ianya juga diwajibkan. Okay, next. Okay, apakah perbezaan ya? Sebelum 1 Januari kita ada projek yang didaftarkan di bawah UiTM ya. Kemudian bermula 1 Januari 2021 mana-mana projek yang berdaftar bermula 1 Januari 2021, dasar yang kita rujuk adalah dasar UTV ya. Kemudian kaedah pengurusan ni juga adalah kaedah yang ditetapkan oleh UTV. Kemudian agihan adalah antara RM50 ke 12% ke atas nilai projek ya. Dan bagi projek yang didaftarkan sebelum 1 Januari 2021, kita ada juga revised dasar
ya yang berada di dalam UiTM. So maknanya dasar sedia ada di mana governance dia adalah universiti. Kemudian kaedah juga adalah kaedah sedia ada di mana ianya tertakluk kepada MOF dan juga kaedah proses keuangan bendahari UiTM. So agihan juga adalah sama ada 20% ke atas nilai projek ataupun 30% daripada keuntungan. So ini adalah kadar agihan yang lama di mana bermula 1 April dan semua projek perundingan perlu didaftarkan di bawah UTV dan kita mengguna pakai kaedah yang baru. Okay, next. Okay, business model ya. Di bawah UiTM Technoventure, kita punya target di sini di mana our current business model ya, di mana kita perunding adalah the marketing ambassador of UiTM ya, di mana perunding akan mencari mana-mana projek ya di dalam industri dan mereka akan mendaftarkan mengikut kaedah ataupun dasar yang telah ditetapkan di mana kenaan agihan adalah antara RM50 kepada 12%. So kita target untuk model yang itu adalah dalam 70% dan kita juga ada menetapkan model di mana 30% adalah projek yang dicari ya, projek yang dicari oleh UiTM Technoventure dan kita masih mengguna pakai ya, kita assign kepada mana-mana staff UiTM. So maknanya projek akan dicari ataupun diusahakan oleh UTV dan kita salurkan kepada perunding-perunding kita. Okay, next. Okay, dasar dan garis panduan. Dasar dan garis panduan yang kita guna pakai semasa dalam UiTM dan semasa di bawah UTV ya, objektif dia adalah lebih kepada pemudah cara ya, mana-mana yang boleh kita mudahkan akan kita mudahkan ya, dan kita juga tidak merubah terlalu banyak di dalam dasar perundingan di mana dasar perundingan yang sedia ada yang diguna pakai sejak tahun 2013 dan kita memang ada revise beberapa kali, rasanya ada dalam 2 kali kita ada revise buat revision ya. Dan dasar yang diguna pakai adalah merangkumi ya, sebagaimana pernah saya bercerita di dalam taklimat sebelum ni, di mana dasar ni sebelum kami tetapkan kami telah simpan dia selama 1 tahun di mana sekiranya ada mana-mana loopholes kita telah perbaiki ya. So basically kita masih menggunakan dasar sedia ada di mana definisi dia kita tidak rigid ya, di mana perundingan melibatkan aktiviti individu atau kumpulan individu di dalam beri khidmat kepakaran kepada sektor awam, swasta atau badan berkanun di Malaysia atau luar negara yang mematuhi setiap dasar yang ditetapkan oleh UiTM Technoventure, UiTM dan kerajaan serta tertakluk kepada pindaan dasar tersebut dari masa ke semasa. So basically dia tidak menyatakan apa perundingan projek yang macam mana dikira sebagai perundingan ya. The reason kenapa kita tidak nyatakan ataupun kita tidak describe projek perundingan tu yang bagaimana supaya dianya lebih fleksibel ya, maknanya lebih banyak projek yang boleh diambil kira sebagai projek perundingan. Okay, kita elaborate, next slide. Okay, dasar dan garis panduan kita pecahkan kepada dua, di mana satu adalah mana-mana organisasi luar ataupun UTVSB sendiri, UTV sendiri. So at the moment UTV adalah dikira sebagai organisasi luar juga dan mana-mana jabatan di UiTM ya. So mana-mana projek yang melibatkan mana-mana jabatan di dalam UiTM boleh didaftarkan sebagai projek perundingan sekiranya ianya dengan bayaran dan sekiranya ada surat rasmi ya. Surat rasmi tak kiralah daripada fakulti ataupun daripada jabatan ya. So maknanya ada surat rasmi daripada official letter dan tugas yang perlu dijalankan adalah di luar tugas hakiki perunding ya. So yang itu boleh dikira ataupun didaftarkan sebagai perundingan. Kemudian AJK dalaman universiti tidak boleh dikira sebagai perundingan.
Kemudian bagi organisasi luar, sama juga dengan bayaran, dengan ada surat tawaran rasmi dan di luar tugas hakiki perunding. Dan pengecualian dia mana-mana keahlian ahli lembaga pengarah ataupun fellow yang berada di luar yang itu tidak dikira sebagai perundingan kerana mereka adalah dilantik di dalam organisasi tersebut. Okay, next. Okay, siapa yang dibenarkan menjalankan perundingan? Staf akademik selagi tidak mengganggu tugas hakiki. Staf pentadbiran dilaksanakan di luar waktu pejabat dan mendapat kebenaran ketua jabatan. Staf kontrak di mana baki kontrak tidak kurang dari 6 bulan dari tarikh tamat kontrak. Dan satu yang menarik, ya, mana-mana pesara UiTM boleh mendaftar semula sebagai perunding UTVSB, ya. Dan yang tidak dibenarkan adalah staf yang sedang cuti belajar, cuti tanpa gaji, cuti sabbatical, tidak dibenarkan menjadi perunding. Okay, next. Okay, siapa yang meluluskan projek perundingan? Kelulusan awal adalah kebenaran dekan ataupun ketua jabatan diperlukan. Kemudian bagi projek yang bernilai melebihi 500,000, kita punya board of directors, ya, yang akan meluluskan. Dan bagi projek yang bernilai 500,000 dan ke bawah adalah CEO UTV sendiri. So di sini sebenarnya ianya amat lebih mudah, ya, untuk mendaftarkan projek perundingan. Okay, next. Okay, syarat tambahan untuk perunding perlu mematuhi prosedur keuangan UTVSB. Prosedur keuangan UTVSB sebenarnya adalah jauh lebih mudah, ya, daripada kita perlu comply dengan MOF dan juga bendahari UiTM, ya, di mana ianya tertakluk kepada ruling kerajaan. Kemudian perunding tidak dibenarkan tanda tangan dokumen yang boleh mengikat UTV tanpa merujuk kepada jawatan kuasa perundingan UTV. So kita juga mewujudkan jawatan kuasa perundingan UTV yang di mana keahlian adalah wakil-wakil daripada perundingan, daripada legal, daripada bendahari, ya. So di situ dan juga CEO. So mana-mana keputusan yang memerlukan yang tidak maknanya perlu dibincangkan, selalunya kami akan bawa kepada jawatan kuasa perundingan. So perunding tidak dibenarkan subkontrak kerja perundingan kecuali dengan kebenaran jawatan kuasa perundingan UTVSB serta dinyatakan dengan jelas di dalam MOA. So di sini bagi projek-projek yang melibatkan kolaborasi, biasanya kita akan menyediakan MOA dan juga term sheet, ya. Di dalam term sheet biasanya telah ada dinyatakan contohnya pembayaran kepada subcontractors berapa, ya. So di situ ianya akan menjadi lebih jelas. Kemudian perunding tidak dibenarkan membuat perjanjian yang menimbulkan bebanan keuangan tanpa merujuk kepada jawatan kuasa perundingan UTVSB. Okay, next. Okay, garis panduan perundingan yang ini juga berada dalam dasar. Dasar ni yang terbaru mungkin kami belum upload lagi di dalam website, ya. So kami akan publish dasar di dalam website. So garis panduan menerangkan dengan terperinci berkenaan dengan pendaftaran projek, ya, secara terperinci, penggunaan kemudahan universiti, pemilihan aset, penutupan projek, kos perbelanjaan projek, permohonan pendahuluan, ya, pelbagai dan perjalanan, kadar dan kaedah agihan, bayaran upahan, tuntutan perbelanjaan, bayaran terus kepada organisasi luar dan pembayaran fee profesional. Okay, next. Okay, perbelanjaan projek. Perbelanjaan mengikut persetujuan bersama antara klien dan UTVSB mengikut ketetapan dasar keuangan UTVSB ataupun kelulusan khas dasar keuangan perundingan, ya. So di sini beza dia, kita ada dasar keuangan UTVSB, tapi untuk permudahkan operasi kita juga ada mewujudkan pengecualian, ya, di mana objektif dia adalah untuk mempercepatkan proses
Kemudian kaedah perbelanjaan tertakluk kepada prosedur dasar keuangan UTVSB, kelulusan dasar khas keuangan perundingan UTVSB. So di sini juga kita ada kita punya financial policy ya, terutama yang melibatkan perbelanjaan yang tinggi menggunakan kaedah perolehan ya, perolehan UTVSB yang mana ianya definitely lebih mudah berbanding dengan perolehan MOF. Kemudian penggunaan kemudahan universiti atau UTVSB mengikut kadar yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, sewa makmal, dewan dan lain-lain diambil kira sebagai cost project. Ya. So di sini kita ada berbincang dengan dekan dan juga rektor di mana penggunaan sama ada makmal classroom ya perlu dinyatakan dengan jelas dan dimasukkan di dalam bajet. Kemudian penggunaan dana perundingan sebagai penggerak projek tertakluk kepada dasar keuangan perundingan UTVSB. So di sini kita ada juga mewujudkan dana yang dipanggil sebagai dana penggerak ya. So dana penggerak ni adalah dana yang diwujudkan sekiranya projek memerlukan bantuan keuangan ya. Terutama kontrak research di mana kita perlu buat pembayaran banyak pada enumerator dan sebagainya, tapi projek hanya mendapat bayaran di akhir projek. So di sini pinjaman boleh dibuat ya, pinjaman boleh dibuat melalui UTVSB dan kita ada jugalah borang-borang agreement ya, yang mana setiap pinjaman ada borang khas yang perlu diisi oleh ketua projek. Okay, next. Okay, perbelanjaan projek, penggunaan premis sama ada UiTM ataupun UTVSB perlu disewa dan mengikut kadar yang telah ditetapkan ya. Dan pada kebiasaannya classroom ataupun makmal, pihak bendahari kebiasaannya mereka telah mempunyai kadar-kadar tetap ya. So di sini perunding perlu semak dengan pihak bendahari kadar-kadar yang telah ditetapkan bagi penggunaan makmal dan sebagainya. Kemudian pinjaman peralatan universiti ataupun UTVSB adalah tanggungjawab ketua projek, belian dan kendalian aset mengikut prosedur dan dasar keuangan perundingan UTVSB. So belian dan kendalian aset ya, pembelian aset biasanya serahan aset kepada klien perlu dinyatakan di dalam MOA ya. So pembelian aset contohnya pembelian laptop ataupun pembelian aset, pembelian server yang perlu diserahkan perlu dinyatakan di dalam MOA dan sekiranya pembelian aset adalah bagi kegunaan perunding ya untuk projek, yang ini kami hanya akan merekodkan sahaja ya. Dan aset itu aset adalah tanggungjawab ataupun kepunyaan perunding projek ya. So di sini kami tidak sampai tagging tapi kami at least merekodkan untuk mengetahui di mana aset-aset ini berada dan ini adalah sebagai persediaan sekiranya perlu diaudit ya, sebab kita adalah tertakluk kepada audit luar. So mungkin semakan perbelanjaan mungkin perlu disemak oleh audit luar dan kemungkinan mereka perlu tahu aset tu berada di mana. Kemudian bahan pakai buang universiti yang digunakan perlu diganti. Okay, maknanya kalau kita guna kertas, kita tidak nyatakan berapa perunding kena bayar UiTM ya. Sebab pada kebiasaannya penggunaan yang sedemikian untuk bayaran kepada UiTM tidaklah mudah di mana kita kena buktikan berapa dan kita kena tahu nilai dia. So untuk pemudahkan kita apa yang kita gunakan kita ganti balik dengan barangan tersebut. Okay, next. Okay, bayaran fee profesional ataupun pembayaran honorarium. Kadar mengikut ketetapan kadar kerajaan atau pasaran ya, dan biasanya kadar honorarium adalah mengikut bajet yang telah ditetapkan oleh perunding. Dan pada kebiasaannya untuk projek-projek kerajaan mereka ada dia punya multiplier ya. Multiplier dia adalah
man ataupun man day berdasarkan 2.2 daripada kita punya pendapatan kasar. Ya. Kemudian kaedah bayaran dibuat setelah semua kos projek dilunaskan. So di sini sekiranya projek itu berfasa, ianya bolehlah dikira di hujung fasa tuntutan honorarium boleh dilakukan. Ya. Kemudian penyata bayaran honorarium akan disediakan di hujung tahun untuk pemfailan cukai pendapatan. So di sini bermaksud apa-apa pembayaran honorarium tidak melalui bahagian gaji. Ya. So bermakna tidak ada potongan income tax di dalam slip gaji kita, dan untuk pemfailan income tax adalah 100% menjadi tanggungjawab perunding. Ya. So oleh itu setiap akhir tahun kita menyediakan penyata untuk perunding sendiri buat self declaration semasa income tax filing. Kemudian bayaran honorarium setelah ada terimaan dari klien dan baki mencukupi. So di sini bermaksud honorarium boleh dikeluarkan apabila projek telah mendapat bayaran. Okay, next. Okay, apa yang perlu dilakukan setelah projek tamat? Projek tamat atau batal, ketua projek mengesahkan status projek secara berkala. Di bawah UiTM Technoventure, di mana setiap hujung tahun kita perlu membuat auditing dan juga financial statement. Kita perlu memfilekan untuk income tax purposes. Kita perlu tahu status projek, ya. Status projek dari setiap tahun. Paling minimum setiap kali hujung tahun kita perlu mengetahui atau mengesahkan status projek. Sama ada projek tersebut adalah 50% completed, 80% completed dan sebagainya. Ya. So di sini adalah menjadi tanggungjawab ketua projek untuk memaklumkan sekiranya projek telah tamat. So di sini kita ada dua konsep tamat, ya, di dalam dasar. Satu kita panggil projek tamat, satu lagi kita panggil projek tutup. Ada perbezaan dia, ya. Projek tamat bermakna kita telah deliver projek kita, ya, kita telah deliver hasil dia kepada klien, ya. Itu kita definisikan projek tamat. Dan projek tutup didefinisikan apabila baki projek adalah kosong, ya. So projek masih ada baki, ketua projek mengeluarkan arahan bagi mengosongkan baki projek. Hanya setelah baki projek adalah kosong, projek dikira telah ditutup. Dan kita meletakkan maksimal tak silap setahun, ya. Perlu lebih masa ketua projek maklumkan kepada unit perundingan UTVSB bagi mendapatkan kebenaran bertulis dari klien atau sebaliknya. So sekiranya, especially nowadays, ya, bila dengan COVID, di mana kadang perunding tidak dapat menyiapkan pada tarikh yang telah ditetapkan. So adalah penting kita dapatkan surat official untuk extension supaya surat kelulusan daripada dekan, ya, yang mana kita menjalankan kerja-kerja perundingan masih lagi aktif, ya. Sekiranya tidak ada makluman ataupun tidak ada extension, permohonan extension, ada possibility sekiranya apa-apa berlaku kepada perunding di luar waktu pejabat, di situ akan wujud akan merumitkan keadaan, ya, di mana sebagai dekan mereka tahu mengikut tarikh tamat projek. Kemudian tiada maklum balas dari perunding. Kita tak silap ada setahun kita tetapkan, yang ini bukan 6 bulan, ya. Setelah 1 tahun UTVSB boleh mengusulkan penutupan projek, ya. Maknanya kita akan maklumkan projek dah telah berada stagnan ataupun tidak ada pergerakan selama setahun. Kita boleh minta perunding untuk tutup projek dalam masa 6 bulan. Kalau tak ada feedback, kita boleh tutup mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Perundingan UTVSB. Okay, next. Okay, proses pendaftaran
ini adalah proses pendaftaran projek di mana kita masih lagi menggunakan sistem icon ya. Cuma perbezaan dia sebelum ni bagi cawangan, pendaftaran di dalam icons adalah dilakukan oleh pejabat PJI ya. Tapi di bawah UTV, UiTM Technoventure, pendaftaran adalah menjadi tanggungjawab setiap perunding ya. So perunding boleh daftar sekiranya buat pertama kali, perunding boleh create login dulu di dalam sistem icon. Di hujung slide ni saya ada bagi URL untuk icon ya. Kemudian login, sign up as consultant dan login balik untuk daftar ya. Untuk bagi maklumat-maklumat berkenaan dengan projek, berkenaan dengan klien dan berkenaan dengan konsultan. Kemudian kita kena upload ya offer letter, dokumen yang diperlukan ya, surat tawaran atau lantikan dari klien. So bila kita kata surat tawaran ni boleh datang dalam pelbagai bentuk ya. Contoh memang clearly dinyatakan di surat adalah surat tawaran atau surat lantikan atau offer letter ya. Dan atau lantikan dari klien, surat tawaran atau surat lantikan dari klien ataupun purchase order ya. Purchase order juga boleh dikira sebagai dokumen rasmi untuk projek ataupun kertas kerja ya. Ada juga projek-projek yang boleh dijalankan oleh perunding ya berdasarkan kepada kertas kerja. Kemudian surat kebenaran menjalankan kerja dari PTJ ya, yang ini adalah kita panggil notification letter ya. So ini adalah kebenaran dari dekan ataupun rektor ya. Dan bagi cawangan, kebenaran adalah dari rektor, di dalam dasar kami adalah dari rektor ataupun orang yang dilantik ya. Maknanya ada official letter daripada rektor yang membenarkan orang yang dilantik untuk membenarkan kerja-kerja perundingan ya. Kemudian bajet projek ya. Bajet projek ni adalah sebagai anggaran sahaja ya. The actual project management adalah berdasarkan terimaan daripada projek. Kemudian MOA jika ada ya, jika berkenaan, biasanya untuk projek-projek yang small amount kita tak ada MOA ya. Okay, dan apabila semua submission borang-borang ni adalah boleh dihantar melalui, boleh di-upload ya, di-upload di dalam sistem. Dan sekiranya ada juga untuk surat kebenaran menjalankan kerja, sekiranya tidak dapat di-upload di dalam sistem sebab biasanya hanya boleh di-upload sebelum submission ya. Dan sekiranya ada projek yang dah submit tapi belum upload lagi, yang tu boleh di-email ya. Kemudian submit, tekan submit di dashboard. Dan di situ perunding boleh track progress of the project registration. Ada tab untuk tracking. Kemudian approval dan appointment setelah appointed by CEO. Surat appointment boleh di-print secara online. Okay, next. Okay, di sini kita ada URL untuk icons ya, daisy.uitm.edu.my /icon/systemhome.php ya. So yang ini kalau boleh juga dicari UiTM icons, kita akan jumpa senarai dia ya, untuk pendaftaran konsultansi. Okay, next. Okay, kita bermula dengan create login dulu dan sila pastikan yang email menggunakan email UiTM ya. Okay, next. Okay, dan setelah kita create login, setelah kita login kita ada dua choice ya. Satu konsultansi dan satu lagi adalah expertise. Di sini I think untuk yang expertise ni mungkin boleh ignore ya. Kita lebih fokus kepada projek konsultansi dan projek konsultansi adalah hanya projek yang berbayar ya. Kita klik konsultansi, lepas tu next baru kita akan paparkan 3
semua tab yang diperlukan untuk pendaftaran projek, pendaftaran syarikat ataupun klien dan juga pendaftaran konsultan. Okay, next. Okay, di sini adalah page yang mengandungi tab project details. So enter project details, then save and close, ya. Okay, next. Okay, selepas project detail, kita boleh enter client details, ya. Next. Dan seterusnya consultant details. So consultant details di sini selalu ada isu ya, di mana sekiranya ada nampak bar merah seperti di bawah, bermakna ada maklumat yang tak komplit, ya. So di situ kita boleh edit, ya. Kita boleh klik dekat action tu ataupun klik dekat nama kita, and then dia akan buka satu paparan dan di situ kita boleh semak apakah maklumat yang tak komplit, dan setelah kita complete baru line merah tu akan hilang. Okay, next. Okay, setelah semua maklumat complete, so di situ ada project details, client details, member details, kena pastikan semuanya berwarna hijau, ya. Dan sekiranya telah semuanya berwarna hijau, kita boleh tekan submit. Okay. Okay, next. Ini adalah surat akuan menjalankan kerja ataupun kita panggil notification of consultancy work. So yang ini yang perlu mendapatkan kelulusan dekan ataupun rektor ataupun sesiapa sahaja yang dilantik oleh rektor bagi tujuan pengurusan projek perundingan. Okay, next. Okay, satu perubahan yang kita harus ambil maklum adalah SST, ya. So bagi projek-projek perundingan, bagi apa-apa quotation yang kita perlu keluarkan, ya, kepada klien, di dalam bajet kita, kita perlu setelah kita calculate kita punya cost project, ya, setelah kita calculate bayaran kepada UTV berdasarkan kadar yang ditetapkan, kita perlu menyatakan SST, ya. SST 6% kali ke semua cost project termasuk nilai yang dikenakan oleh UTVSB. Okay. So SST 6% adalah sesuatu yang company memang tahu mereka perlu bayar 6% SST. So adalah penting, ya, untuk 6% SST ni dinyatakan secara berasingan supaya mana-mana klien mereka faham yang mereka perlu bayar kepada kerajaan sebanyak 6% sebagai sales and service tax. Dan bagi memudahkan, ya, apa-apa quotation apabila berdaftar di bawah UTV, quotation adalah lebih mudah bagi dikeluarkan oleh pihak UTV supaya kami boleh standardize in term of quotation dan juga kami dapat melakukan semakan kepada bajet, ya, untuk memastikan bajet tidak ada item yang tertinggal, dan juga supaya mana-mana surat tawaran yang dikeluarkan oleh syarikat dapat dikeluarkan atas nama UiTM Technoventure Sdn Bhd. Sekiranya kita menggunakan letterhead UiTM, high possibility projek akan dikeluarkan atas nama UiTM, di mana invoicing dan bayaran perlu dibuat melalui UiTM, dan kemudian untuk apa-apa pembayaran perunding perlu mengarahkan UiTM untuk membuat bayaran kepada UiTM Technoventure, baru UiTM Technoventure dapat mengeluarkan duit untuk apa-apa bayaran, ya. So quotation perlu dibuat melalui UiTM Technoventure untuk mengelakkan daripada saluran keuangan pergi kepada UiTM dan dari UiTM perlu diarahkan untuk masuk UTV. Next. Okay, proses keuangan. Okay, oleh kerana ianya melibatkan pelbagai cawangan, consultancy financial process kami ubah, ya, kami ubah dia punya SOP di mana
bagi apa-apa permohonan keuangan daripada perunding perlu di-email ya kepada pihak UiTM Technoventure. Okay. So konsultan perlu download form daripada website kami ya, borang-borang permohonan keuangan. Kemudian sebelum perunding majukan borang-borang tersebut, pastikan dokumen-dokumen yang diperlukan ya, segala receipt, segala checklist form ya perlu diisi dan receipt di-scan ya, di-scan dan bagi pada kami adalah soft copy ataupun scan copy ya. So email permohonan bersama dengan evidence ataupun receipt ya, ataupun apa-apa borang upahan dan sebagainya, email secara soft copy kepada kami dan bagi rekod dia ya, maknanya yang asal, receipt yang asal, perunding perlu maintain satu kaedah pemfailan ya, di mana ianya perlu difailkan dengan kemas dan sekiranya diperlukan oleh pihak audit, kami boleh kita boleh usahakan untuk kami dapatkan ya dokumen-dokumen asal tersebut. Jadi untuk pengurusan keuangan di bawah UiTM Technoventure, kami berdasarkan kepada soft copy dokumen sahaja. Kemudian pihak UiTM Technoventure akan verify kesemua dokumen dan kami akan majukan kepada tim finance kami, dan UiTM Technoventure akan upload dokumen di dalam sistem dan payment to the consultant, sekiranya bayaran honorarium kita akan bayar direct kepada consultant. So di sini kita juga sedang mewujudkan sistem yang baru di mana kita akan capture setiap aktiviti ataupun transaction di mana bersama-sama dengan projek di dalam sistem baru, kita juga sedang membangunkan sistem pendaftaran yang baru. So sistem pendaftaran yang baru adalah bersekali dengan ledger projek di mana ketua projek perlu mendaftarkan projek dan ketua projek juga boleh verify ledger-ledger projek. So di sini management of consultancy project akan lebih mudah ya bagi tim-tim perundingan. Okay, next. Okay, fund management. Okay, collection receipt must be issued and dated for acknowledgement on the same day as related payment is received. So di sini pihak UiTM Technoventure apa-apa pembayaran kita akan keluarkan receipt daripada UTV ya. Kemudian pembayaran advance not more than 10,000 per person ya. Di bawah UiTM advance adalah 5,000 dan di bawah UTV kita naikkan kepada 10,000. Dan pelarasan perlu dibuat dalam masa 2 bulan. Dan untuk travelling advance sama juga ya, sekiranya travelling advance kita boleh mohon advance, dan juga pembayaran ataupun claims must be made within 3 months ya. So di sini sekiranya ada claim daripada projek, sila pastikan supaya claim tu tidak dibuat terlalu lewat ya, sebab kita perlu maintain ledger projek dan kita juga perlu maintain, especially sekiranya projek berada berdekatan dengan hujung tahun, sebab kita perlu menyatakan menyediakan audited report ya, di mana nilai kos projek dan revenue perlu berada dalam figure yang betul. Okay, miscellaneous claims, apa-apa claim by official receipts tapi hanya scan copy yang dimajukan kepada kami dan hard copy adalah disimpan oleh perunding. Okay, next. Okay, loan administration, pinjaman ya. Sekiranya projek masih belum mempunyai ataupun masih belum menerima bayaran, tapi projek memerlukan cash ya, memerlukan
dana untuk pengurusan loan boleh dipohon ya, di mana approval adalah by CEO, term subject to loan agreement. Kita ada loan agreement ya, and repayment immediately upon payment received. Maknanya apabila pinjaman telah dibuat dan sekiranya apabila pinjaman telah dibuat, sekiranya bayaran diterima, immediately bayaran akan ditolak ya. Pinjaman tu akan ditolak daripada bayaran. Dan kita juga mewujudkan outright grant. Outright grant ni adalah similar ya, macam research juga, di mana research menggunakan konsep outright grant. Dan outright grant adalah diluluskan oleh CEO, di mana resit perlu disimpan oleh perunding, dan limit outright grant adalah sebanyak 10,000 dan boleh digunakan untuk penyelenggaraan projek dengan dokumentasi yang lengkap, and dia tidak boleh digunakan untuk pembelian aset, tapi untuk stationeries, untuk bayar RA dan sebagainya, untuk enumerator boleh menggunakan outright grant. Okay, next. Okay, perkhidmatan yang disediakan oleh UiTM Technoventure. What is in our pipeline? Our commitment is to provide a better, a more conducive project management for consultant. So flexi workplace and meeting facilities, yang ini sekiranya berada di sekitar Shah Alam, kita ada campus PIN di mana tempat tu adalah sangat kondusif untuk dilakukan apa-apa perbincangan. Dan di UiTM Technoventure sendiri kita mewujudkan sudut-sudut perbincangan ya. Kemudian online consultancy management system, yang ini adalah dalam pembangunan ya, di mana ianya akan menggantikan Icon tidak lama lagi, dan ianya bersekali dengan online project ledger system ya. Kemudian kita juga menggunakan ERP, Enterprise Resource Planning, untuk keseluruhan sistem UTV, di mana di dalam sistem kita ada marketing platform ya. So di dalam marketing platform kita boleh mewujudkan blok-blok bagi setiap projek, ataupun bagi setiap perunding, ataupun bagi setiap tim-tim perundingan ya. Maknanya sekiranya perunding ada tim yang ingin memasarkan kepakaran mereka, boleh menggunakan our marketing platform. Lepas tu kita ada operation, dari segi operation and others, we are now after our third attempt rasanya, finally kita punya MOF registration diluluskan. Kita punya HRDF registration juga kita telah ada, dan vendor registration, mana-mana vendor ataupun mana-mana klien kita yang besar-besar, dan kita akan daftarkan UTV supaya kita more visible. Sekiranya company ada projek, mereka boleh mohon kepada UTV untuk disalurkan kepada perunding. Kemudian kita ada juga organizational profile ya. Kita punya organizational profile boleh digunakan oleh perunding untuk market. So di sini apabila kita ada organizational profile, kita tidak semestinya bergantung kepada kekuatan individu. Instead, kita boleh menggunakan kekuatan projek-projek lain ya, ataupun tim-tim individu lain dan yang berada di seluruh cawangan untuk memasarkan kepakaran kita kepada mana-mana syarikat. Kemudian kita ada in-house legal advisor, MOA tidak perlu lagi dihantar kepada PUU. Kami ada in-house yang akan buat semakan, sama ada MOA dikeluarkan oleh company ataupun kita yang akan draft MOA tersebut ya. So di mana di sini it is advisable mana-mana projek yang high risk, especially yang bernilai tinggi, dan projek tersebut kebiasaannya kepada syarikat Sdn Bhd ya, perlu mewujudkan ya, perlu menandatangani MOA untuk protection.
Kemudian kita ada in-house finance team ya, di mana kita ada kaedah keuangan, pengurusan keuangan sendiri, di mana ianya adalah lebih cepat. Kita juga ada business development team yang mana fokus mereka adalah untuk pemasaran ya, pemasaran kepakaran, dan kita juga membeli professional indemnity insurance ya. Professional indemnity insurance sekiranya berlaku apa-apa kesilapan dan mengakibatkan kerugian di pihak klien, kita mempunyai insurance coverage ya, insurance coverage untuk cover apa-apa jumlah yang disaman oleh klien. Kemudian kita ada our consultancy team, kami daripada Bitkom ya, seramai 5 orang ya. So kami yang berada di Bitkom dan kami juga sekarang berada di bawah UiTM Technoventure. So di dalam satu sistem yang kita wujudkan juga, kita ada talent building ataupun talent management system. So basically talent management system boleh didaftarkan oleh perunding sama ada perunding mempunyai projek atau tidak ya, di mana ianya lebih kepada database bagi menyimpan data-data perunding UiTM ya. Dan di dalam database ni ianya bukan sahaja berupa database tapi ianya juga merupakan rating system ya, rating system di mana di permulaan pendaftaran konsultan boleh menyatakan sama ada dari segi akademik memberi maklumat-maklumat yang diperlukan, dan di situ sistem akan buat pengiraan dan di situ kita akan tengok berapa rating yang ditetapkan. Dan kita juga di dalam talent management system adalah konsep e-learning di mana kita boleh mewujudkan kursus-kursus yang diperlukan terutama soft skill ya, dan kita juga, data juga akan ditarik daripada perundingan untuk meningkatkan kita punya rating ya. So maknanya sekiranya dengan talent management system sekiranya ada keperluan daripada klien, kita dapat pinpoint dengan tepat ya siapakah perunding yang berkemampuan dan mempunyai latar belakang yang tepat ya. Biasanya di dalam talent management system kita juga ada the background of our consultant ya. Okay, next. Okay, ini kita punya UiTM Technoventure, kita punya sijil pendaftaran HRDF. So bermaksud di sini apa-apa latihan yang ditawarkan oleh di bawah yang didaftarkan di bawah UiTM Technoventure, kita boleh advertise sebagai HRDF claimable ya. So apabila kita letak HRDF claimable, bermakna kita punya latihan yang ditawarkan lebih mudah untuk dipasarkan. Okay, next. Okay, kita juga berdaftar dengan MOF. Di bawah Bitkom, semasa di bawah UiTM, kita hanya mendapat 13 kod bidang ya. So sekarang kita telah menambah lagi 2. So kita ada 15 kod bidang. So ini adalah penting sekiranya perunding nak bid ataupun nak bagi quotation kepada mana-mana agensi kerajaan ya, kena pastikan bahawa quotation ataupun kerja-kerja yang ditawarkan adalah tertakluk di bawah salah satu kod bidang ya. Sekiranya kerja yang ditawarkan tiada di dalam mana-mana kod bidang yang kita ada possibility pihak syarikat ataupun agensi akan menghadapi kesukaran untuk buat pembayaran kepada kita. So makluman tentang kod bidang ni adalah sangat penting sekiranya projek adalah dari pihak kerajaan. Okay, next. Okay, yang ini yang terbaru ya. Kita juga adalah licensed training provider registered under MOF. So tadi kita ada HRDF. HRDF dan MOF adalah dua agensi yang berbeza. HRDF adalah tujuan pendaftarannya adalah bagi mana-mana klien kita yang menghantar partisipan untuk mana-mana training yang kita anjurkan, mereka boleh claim dengan HRDF.
Tapi license training provider under MOF adalah kod bidang, ya. Kod bidang di bawah kategori training, ya, di bawah kategori perkhidmatan. So sekiranya ada mana-mana badan kerajaan menawarkan tender, ya, yang memerlukan syarikat memiliki kod bidang latihan, kita telah perolehi kod bidang tersebut. Dan tak silap ini adalah the only kod bidang under UiTM, ya, yang mana kita boleh bid mana-mana projek-projek yang berkaitan dengan latihan. Okay, next. Okay, kita ada juga company profile, ya, sekiranya diperlukan oleh perunding, terutama apabila untuk quotation, untuk tender ataupun sekadar untuk memasarkan kepakaran, boleh mendapatkan company profile daripada kami untuk digunakan sebagai tools marketing, ya. Next. Okay, ada services yang kami sediakan, consultancy and services. Kita pecahkan mengikut pre-award, project dan finance, ya. So pre-award maknanya sebelum surat tawaran diterima daripada klien. Di sini adalah contohnya issuance of quotation, ya, negotiation process, budgetary advice, tender search, attending tender, invitation to quote briefing, ya, purchasing and submission of tender document. So ini adalah aktiviti untuk pre-award, ya. So yang ni kami we provide servis ni juga. Dan projek, apabila projek telah diperolehi, ini termasuk general project advice, macam mana untuk mengendalikan atau menjalankan projek, terutama yang melibatkan kewangan. Kemudian documentation, consultant appointment, semua ni adalah di dalam sistem, ya. Project performance monitoring, statutory commitment and compliance observation. So yang ini adalah penting kita comply, ya, especially sekiranya projek tu adalah melibatkan agensi kerajaan. Kita kena pastikan kita comply, sebab ada possibility boleh tertakluk kepada SPRM ataupun PDRM, ya. Mengikut pengalaman kami yang pelepas pernah menjadi kes SPRM dan juga kes PDRM. Kemudian standard marketing tools preparation, ya, kita juga punya our marketing team, ya. So kita akan pertingkatkan lagi dari aspek pemasaran kepakaran UiTM. RA appointment, yang ini juga berada di dalam sistem, ya. Kita di dalam sistem baru kita telah meletakkan pendaftaran mana-mana RA. Kemudian agreement drafting, vetting, stamping, yang ini juga termasuk. Kemudian project reporting, kita juga menyalurkan maklumat-maklumat bagi tujuan MyRA, MyATP, ya, BTU di mana maklumat PI, dan juga PTJ, ya. PTJ contohnya dekan-dekan perlu data, kita juga menyalurkan data-data tersebut. Kemudian dari segi finance, ya, project invoicing and mailing, yang ini adalah proses keuangan, ya, purchasing, expenditure process, payment collection, monitoring, kita akan buat collection, ya. Kita ada debt collection unit. Kemudian kita ada honorarium payment, honorarium yearly statement di mana hujung tahun kita akan sediakan statement, pembayaran upahan, wages payment, pengeluaran receipt, kemudian report generation, ya, ledger and income expenditure, project advancement ataupun pinjaman projek, ya. Ianya adalah 0% interest bagi projek yang bernilai 5,000 melebihi 5,000. Kemudian free e-perolehan service charge, ya. Mana-mana projek yang disalurkan melalui e-perolehan sekiranya disalurkan kepada pihak kerajaan, ianya adalah 0% interest. Tapi sekiranya disalurkan kepada sumber berhad seperti UiTM Technoventure, ianya tertakluk kepada 0.4% to 0.8%.
So percentage ni bagi projek yang bernilai melebihi 1,000, pihak UTV akan absorb. Okay, next. Okay, other services offered bagi item 1 sampai 4 dan bagi projek yang bernilai melebihi 500,000, ianya adalah percuma. Ya, perkhidmatan tersebut seperti project management, check collection, documents delivery, additional insurance coverage. Ya, so additional insurance coverage ada juga projek yang berisiko tinggi dan setengah even klien kadang-kadang minta kita top up ya in terms of insurance coverage. Yang ini biasanya untuk projek 500,000 ke atas, UTV akan absorb. Dan bagi 500,000 ke bawah, dianya based on actual cost ya, ataupun predetermined cost adalah cost yang telah ditetapkan oleh UTV. Dan bagi item 5 sehingga 10, apabila ada printing services in large quantities, transportation services, training room and facilities, rental, signing ceremony, special marketing services, other special requests. Yang ini adalah based on actual ataupun predetermined cost. Okay, next. Okay, kadar agihan. Okay, kadar agihan RM50, serendah RM50 for project value at 1,000 and below. Okay. Ini adalah kadar asal yang kami tetapkan. Kemudian ada request di mana banyak juga projek yang bernilai di bawah 1,000 ya. So sekiranya projek bernilai di bawah 1,000 dan sekiranya projek itu bernilai 100, untuk mereka bayar RM50 yang itu adalah dikira sebagai 50% ya. So disebabkan permintaan tersebut, kami telah meletakkan satu klausa di mana starting 1 Mei 2021, kadar bagi projek yang bernilai 1,000 dan ke bawah adalah 10% of project value atau RM50, whichever is lower. Jadi maksud dia di sini, kalau projek tu bernilai 100, perunding hanya perlu bayar RM10. On top of that, ada juga 6% SST ya. So maknanya kita kena tolak dulu SST 6%, kemudian kita tolak 10%. Dan sekiranya projek bernilai 800, kita tidak menggunakan kaedah 10% kali nilai projek, tapi kita menggunakan kaedah RM50 ya. So RM50 and on top of that kita ada juga allocation 6% untuk sales and service tax. Okay, next. Okay, ini adalah keseluruhan kadar agihan di mana yang bernilai 1,000 ya, yang bernilai melebihi 1,000, bermula 1,001 sehingga 50,000, kadar adalah 12% ya. Kemudian 50,001 sehingga 200,000 adalah 11%. 200,001 sehingga 500,000 adalah 10%. 500,001 sehingga 2 juta 9%. Melebihi 2 juta 8%. So yang ini adalah kadar agihan yang ditetapkan oleh UTVSB. Dan on top of this, kita ada 6% adalah sales and service tax ya. Dan di sini allocation to consultants, faculty atau department atau branch is under the prerogative of the project leader. So ada juga permohonan ya. Yang ini adalah permohonan daripada faculty dan juga cawangan daripada dekan ya, pihak dekan, di mana mereka menggalakkan ya, mereka memerlukan perunding untuk meletakkan certain peratus ya. At the moment kita tidak menetapkan fix kadar ya, tapi adalah atas jasa baik perunding untuk
menetapkan ataupun membuat ataupun allocate certain percentage daripada keuntungan projek untuk disalurkan kepada fakulti ataupun department ataupun branch. Okay, so at the moment ianya masih belum dikira sebagai mandatory lagi, hanya kami menggalakkan mana-mana perunding untuk menetapkan ataupun untuk mengagihkan certain peratus kepada PTJ masing-masing. Okay, next. Okay, maklumat berkenaan dengan UTVSB, UiTM Technoventures Sdn Bhd. Kami mempunyai website kami, uitmtechnoventure.com.my. Kami juga ada our official, kita ada Twitter, Facebook dan juga Instagram. And then how to contact us. Next. So maklumat ni juga berada di dalam website kita. So kita akan menggunakan kita punya website secara aktif untuk menyalurkan pelbagai maklumat from time to time. Okay, next. Okay, itu sahaja dari pihak saya berkenaan dengan maklumat dan detail maklumat terperinci berkenaan dengan perundingan. Okay, terima kasih Puan Nur Hasna M. Syahid, Ketua Bahagian Perundingan dan Perkhidmatan UiTM Technoventures Sdn Bhd di atas perkongsian proses, prosedur pengurusan perundingan yang terkini inilah. Jadi saya pun dah lihat di bahagian chat box ni, tak ada yang type di situ. Saya bukalah ruang ini untuk para peserta mengajukan soalan secara terus kepada penceramah. Silakan. Encik Khairuman ada? Encik Khairuman, hari tu ada call tentang perundingan, nak daftarkan perundingan. Mungkin ada soalan yang ingin ditanyakan kepada Puan Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang baru dah bersedia nak bertanya. Dr. Sofian. Assalamualaikum Puan Nur Hasna. Saya Khairuman daripada UiTM Cawangan Melaka. Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Saya nak bertanya berkenaan sebab ada di antara kita pensyarah yang menjadi ahli panel penilai untuk MQA. Kan so kita menilai akreditasi dan sebagainya lah, memang banyaklah on off mengikut tugasan yang MQA berikan dan kita mendapat honorarium lah mengikut kadar yang MQA bagi. So bagaimana proses, adakah proses itu berbeza ke ataupun tidak, sebab ada yang macam saya sendiri, ada yang telah saya laksanakan lah. So dia dah habis proses tu dan kita pun ada yang kita dapat bayaran sebab dia mengikut kadar kerja yang kita buat lah, sama dia program itu, program IPTS itu kelulusan, akreditasi dan sebagainya. So saya nak masuklah ia sebagai consultation ni kan, bagaimana prosesnya, adakah berbeza atau sebagainya. Okay, panel penilai MQA bukan tugas hakiki, ianya boleh didaftarkan sebagai perundingan dan di dalam semasa pendaftaran kita boleh meletakkan sebagai expert panel. Kaedah dia sama, cuma bayaran telah diterima. Ada dua kaedah. Satu, boleh buat pembayaran kepada UTV the whole amount dan kemudian kita bayar honorarium ataupun sebenarnya tidak digalakkan bayar portion yang UTV iaitu bergantung kepada nilai mengikut peratus yang ditetapkan. Tapi kena maklumkan kepada kami yang pembayaran adalah pembayaran bukan the whole amount supaya kita tak buat agihan lagi. So kalau sekadar dalam tahun ni masih boleh didaftarkan lah.
Okey, baik. Maknanya kalau kita bagi portion terus pun boleh lah, dan maklumkan yang ini adalah portion yang telah kita ni dengan bukti full payment yang kita telah dapat. Bukti, ya. Cuma sebab data akan ditarik oleh MyATP dan di dalam MyATP nanti dia bila portion tu dia jadi kecil lah. Jadi kalau masukkan the whole amount, MyATP akan nampak dia reflect yang portion yang lagi banyak lah. I see. So maknanya masukkan the full amount, nanti UTB akan bagi Pembayaran balik. Ya. lepas tu. Itu ada lebih baik sebab dia akan Okay. nampak more complete transaction. Alright, okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Puan, berapa lama Puan? Alamak, saya nak sambung tadi tu. Berapa lama tempoh masa bayaran balik tu kepada pembeli tu? Okay, bayaran balik tak lama lah because kita memang everything in-house. Alright. Okay, dipersilakan tadi siapa ya? Saya Nurhaliza Muhammad Noor daripada UiTM Melaka, kampus Bandar. Saya nak bertanya lah sebab saya ni bukannya jenis teknikal yang ada kepakaran yang melibatkan makmal kan. Tapi saya ada buat konsultan untuk dapatkan job untuk macam kontraktor ke macam apa, macam marketing konsultan lah kan. Tapi tak ada yang melibatkan makmal, tak ada melibatkan apa-apa. Jadi saya pending lagi lah untuk register. By the way, bila saya dapatkan projek untuk kontraktor tu, dia adalah bagi saya sedikit saguati kan sebagai wang kerajinan kan. Jadi saya masih pending lagi daripada last year saya nak register. Saya macam ini boleh dipanggil konsultan ke sebab tak ada guna makmal, tak ada guna apa kan. Tapi maksudnya kontraktor yang Bumi Putra tu banyaklah mengharapkan dah tahun lebih ni dia harapkan job-job yang saya cari untuk dia lah macam tu. Itu macam mana nak kira ya? Okay, you carikan job untuk kontraktor luar. Ya. Okay. Sebab kita ada satu konsep di mana konsultan carikan job untuk konsultan UiTM. Sebab ni dia orang kontraktor kan, dia orang ni macam tak pandai, kadang-kadang nak dealkan customer apa semua kan. Jadi saya dah buat kerja-kerja macam tu. Kalau macam tu, you minta official letter daripada company tu? Ada dia dah bagi saya. Cuma saya nak tengok sini, tak tahu macam mana nak, sebab saya tengok kat sini ada penggunaan wang lah, ada apa tu, ada buat account lah apa. Jadi saya kata, aku ni nak buat macam mana kan? Dia punya perbelanjaan apa semua tu kan. Okay, yang tu kira simple je, straightforward. Bagi je surat, lepas tu saya register and then whatever amount tu, kira berapa nak bagi pada UiTM tu, portion dia? Yang tu dikira service charge. Dalam surat tu, kontraktor akan nyatakan berapa amount dia bagi untuk servis you. You daftarkan yang tu, you bayar yang tu, lepas tu kita keluarkan sebagai honorarium pada you. So, cuma kita akan tolak yang 6% dan 12% lah, depends on project value. Okay, katakanlah satu projek tu dia bagi saya dalam 10,000 kan. So maksudnya 6% daripada 10,000 lah saya kena bagi kat UiTM macam tu? Okay, kalau 10,000 dia masuk dalam kategori 12%. 12%? 12%. So, bermakna that 12,000 you perlu depositkan di dalam UiTM Technoventure, kemudian you buat permohonan honorarium. Daripada 12,000 kita akan tolak 6% SST dan juga 12% kadar agihan UiTM Technoventure, dan yang lainnya adalah dikeluarkan sebagai honorarium, tidak ada kos lain. Okey. InsyaAllah lah saya uruskan. Okey, ada lagi tak? Sebab perundingan ni tak semestinya ada makmal macam kan? Tak semestinya ada makmal. Maksudnya kita kongsikan kepakaran kita juga boleh dikira sebagai perundingan. Ada lagi dan bukan hakiki. Ya. Kalau ada bayaran dan bukan dalam ruang lingkup kita punya tugas. Tapi kita still minta kebenaran untuk menjalankan kerja tu daripada kerja kita kan? Ya, betul. You letaklah tajuk, macam you kan cari job untuk kontraktor, you letak tajuk dia menarik sikit lah. Mungkin yang describe the kind of service.
Itulah saya tulis kat situ, yang saya suruh kontraktor tulis sebab marketing consultant lah. Sebab itu pun dia latih saya kan, marketing consultant. Boleh tu. Kalau macam di ITM Melaka ni biasanya kita akan minta surat kebenaran tu daripada rektor lah. Boleh Puan Hasnah begitu. Kita ada 3 dokumen tadi tu, tidak termasuk MOA kan. 3 dokumen, satu surat tawaran yang disahkan oleh rektor, betul tak? Ya. Maksudnya kalau Puan Hamiza nak buat di peringkat UiTM Melaka ni, rektor lah yang perlu meluluskan. Sebab rektor lah untuk menjalankan tugas tu. Dia akan note saja di surat tu. Saya pergi rujuk PJI nantilah. Terima kasih. Sama. Okey, ada lagi soalan lain? Silakan. Untuk Prof Madia Dr. Sauna untuk kehadiran itu untuk kita dapatkan jam latihan bagi staf UiTM Melaka sahaja. Okey, ada lagi tak soalan? Okay, Google Form untuk kehadiran dan juga maklum balas telah kita post di bahagian chat room tu. Tuan-puan boleh isi, lengkapkan. Ada lagi yang nak bertanya sementara pakar kita ada ni? Bila-bila di luar taklimat tu boleh tanya. Kadang-kadang masa nak buat tu baru banyak soalan keluar. Itulah. Kadang-kadang habis kita punya taklimat ni baru ada soalan, baru teringat soalan tu. Itu biasa kan. Mungkin saya buka ruang ni pada Puan Ainul Batisha Basira. Puan Ainul, sebab Puan Ainul ni yang menguruskan sebelum ini proses-proses perundingan ni, mungkin ada sesuatu yang nak ditanyakan. Puan Ainul ada soalan? Satu kes yang kita dapat kena pasti ni Puan, di mana mereka perunding ini mengadakan perundingan dengan bayaran-bayaran tertentu, tapi dia dah daftarkan tapi duit belum dapat. Tapi bila dah siap projek tersebut, bayaran tu tak diterima. Bayaran kepada perunding tidak diterima oleh perunding tu. Bagaimana keadaan tu, macam yang kita nak selesaikan? Okey. Untuk kes yang macam ni, kita kena tengok kalau kita rasa macam kita tak sure klien ni genuine ke tak genuine ke, kita sign agreement dengan klien. Sebab bila ada agreement, kita mati stamp, kita boleh ambil legal action. Ini kes-kes yang dah terlepas Puan, tak sempat nak buat lagi. Tapi amount yang besar jugalah. Tapi tak ada. Maksudnya kita daftar projek tu belum tamat, betul tak? Sekarang ni kita daftar projek yang belum tamat juga kan? Belum. Jadi dah akhir tu dia tak dibayar. Jadi bagaimana? Dalam sistem tu akan jadi bagaimana? Adakah dikeluarkan ataupun macam mana? Okey, kalau semasa di dalam UiTM dulu mana-mana projek yang kita tak dapat bayaran, kita boleh invoice dan kita boleh keluarkan surat acah. Maknanya biasa mereka bila dapat surat daripada legal dia gentarlah sikit, dia akan buat bayaran. Okey. Tapi kalau macam dah apa ni macam dah terlepas lama dah, kita tak boleh nak ambil apa-apa tindakan, maknanya projek tu biasa kami akan tengok balik, tak ada aktiviti, memang dikira batal lah. Tapi kalau selagi boleh songsong, boleh follow up, kata follow up lah. Oh, dia tidaklah dipindahkan kepada perundingan tidak berbayar ke, tak ada? Perundingan tidak berbayar, boleh daftar sendiri dalam, sebab yang tidak berbayar kita daftar direct bawah expert dekat ni expertise bawah MyATP. Okey, peserta yang lain ada soalan? Puan Isdayanti ada soalan tak? Ni dari PJI ni.
Saya yang ingat, beberapa yang saya ingat tu saya bolehlah tanyakan. Akan tak boleh tengok. Jadi, tolong mute. Okey, jadi maksudnya sekarang ni semua pengurusan kecuali approval tu sahaja di peringkat cawangan. Yang lain tu semua UTV, betul kan? Betul. Sebelum ni untuk pengisian di dalam ikon juga PJI yang uruskan, tapi sekarang ni semuanya perunding. Perunding yang akan uruskan. Dan kita akan share nanti slide Puan Hasna tu dalam email nanti ya. Saya akan dapatkan, insyaAllah Puan Hasna akan beri. Saya guna laptop tak. Okay, setakat ni tak ada masalah lah untuk PJI PJI tu tak ada soalan. Okay, jika tak ada, saya fikir setakat itulah ya. Setakat itu juga perkongsian kita, taklimat kita pada hari ini. Jadi Alhamdulillah sesi hari ini dah sampai ke penghujungnya. Sebelum kita tutup tirai, saya pohon semua peserta untuk on camera bagi sesi fotografi sekejap ya. Boleh Dr. Hafiz? Pasti keluar tak? Okay, boleh on kamera sebentar? Okay, 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey. Lambat sikit sebab saya yang buat sendiri ni. Jadi kena buka tutup ni. Baik, terima kasih diucapkan kepada penceramah Puan Hasna M. Tahir, Ketua Jabatan Perundingan dan Perkhidmatan UiTM Technoventures Sdn Bhd kerana menyempurnakan sesi pada petang ini dan banyak input yang kita semua perolehi. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga kami pohonkan. Ya, kita akhiri sesi petang ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Sekian, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.